Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ini. InsyaAllah masih lagi meneruskan kelas pengajian berdasarkan kepada online, dan insyaAllah jika Allah Ta'ala bukakan kepada kita rezeki, insyaAllah pada awal bulan 11 nanti kita akan berjumpa balik di Baitul Salam secara fizikal, insyaAllah. Baik, ala kulli hal, hari ini kita akan sambung kaedah-kaedah Quran, 50 kaedah Al-Quran mengenai jiwa dan kehidupan. Bila kita kali terakhir kita bincangkan, kita ambil kaedah yang kelima, iaitu berkenaan dengan tajuk khaba man iftara, telah malanglah atau rugilah atau hampalah sesiapa yang mengadakan pembohongan. Kita bincangkan bahawa sebenarnya benda kehidupan kita ini di antara perkara yang kadang mungkin manusia tak sedar, ya. Apa benda-benda perbohongan, penipuan dan sebagainya yang dibuat oleh seorang manusia, sebenarnya dia akan kena pada diri masing-masing lah. Ini kaedah yang kelima. Hari ini kita masuk kaedah yang keenam, insyaAllah, yang mana kaedah yang ini berkaitan jiwa dan kehidupan juga. Baik, kaedah ni diambil daripada surat Nisa, ayat yang kejap. Okay, baik. Surah An-Nisa ayat yang ke 128. Okay, kaedah ke-6 kita hari ini, insyaAllah, was-sulhu khairun, berdamai itu lebih baik. Berdamai itu lebih baik. Dia kata kaedah ini, kaedah ini min qawaid bina'il mujtama', dia termasuk daripada kaedah-kaedah pembinaan masyarakat, wa islahihi, dan juga di antara kaedah pembaikan masyarakat, wa tadaruki ayyi sababin litafakkukihi, dan juga untuk membaiki semula, mendapatkan semula mana-mana sebab atau punca bagi perpecahan masyarakat. Wa qad oradat hadhihi alqaidatu, telah datang kaedah ini fi siyaqil hadis, dalam perbincangan dalam tengah-tengah perbincangan, amma qad yaqa'u baina azwaj, apa yang mungkin terjadi di antara pasangan-pasangan, ya, min ahwalin, daripada keadaan qad tuaddi ila al-ikhtilaf wa tafarruq, yang boleh membawa kepada perbezaan dan juga perpecahan, percanggahan dan perpecahan. So jadi di tengah ayat tersebutlah datangnya was-sulhu khair, berdamai lebih baik, dan bahawa pendamaian di antara mereka berdua, di antara suami isteri itu, ala ayyi syai'in yurdiyanihi,
ke atas mana-mana perkara yang mereka redai akannya, khairun min tafarruqihima, lebih baik daripada perpecahan mereka berdua. Perpisahan mereka berdua tu berdamai lagi baik. Okay. Yaqul subhanahu, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 128, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang wanita bimbang daripada suaminya, nusyuzan, keengganan atau ketidaksetujuan ataupun berpaling, mana suami dia tak nak layan dia lagi, dia bimbang dia suami dia, tinggalkan dia, maka tidak ada salah ke atas mereka berdua untuk berdamai di antara mereka dengan satu perdamaian. Mana satu perkara, mereka kena boleh bersetuju dengan satu perkara di antara mereka, yang perkara tersebut kalau bini tu lepaskan hak dan sebagainya, kita bincanglah, ia adalah baik. Wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Wa hudratil anfusus syuh, dan memang dihadirkan jiwa-jiwa ni dengan perasaan kikir, pentingkan diri sendiri, sukakan hak masing-masing. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian berbuat kebaikan dan dari kalian bertakwa, maka sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa kalian kerjakan amat luas pengetahuan. So basically kalau kita pilih cadangan Allah Ta'ala, iaitu suruh berdamai, tidak kita berkeras untuk berpisah, kita setuju untuk perdamaian, maka ia adalah kebaikan yang patut kita kejar hasilnya di sisi Allah Ta'ala nanti, bukannya daripada manusia. Sekejap, ni ada masalah kamera ni macam blur. Okay, baik. Dikata wa yumkinul qaul, dan boleh untuk kita katakan inna jamil ayat, sebenarnya semua ayat-ayat allati warada fiha dzikrul islah, yang datang sebutan tentang pendamaian bainan nas, di antara orang manusia, hiya min tafsiril amali li hadhil qaidatil qur'aniyatil matinati, ia adalah tafsiran amali bagi kaedah Quran yang teguh ini, ya. Itu kaedah berdamai lebih baik. Dan di antara munasabah yang seni, yang halus, bahawa datang ayat ini, ayat dan surah An-Nisa juga, dan ia adalah surah yang sama yang datang dalamnya kaedah ini. Firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 35 sebelum daripada ayat 128 ni, iaitu wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kalian bimbangkan perpecahan di antara suami isteri tersebut, perpisahan di antara mereka, fa ba'athu hakaman min ahlihi, maka utuskanlah seorang hakim daripada, seorang pengadil daripada keluarganya, itu laki, wa hakaman min ahliha, dan seorang pengadil daripada keluarga wanita tersebut. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, jika mereka dua inginkan perdamaian, Allah akan taufikkan kedua-dua mereka. Innallaha kana aliman khabira, Allah Taala amat-amat mengetahui, amat-amat luas pengetahuan. So basically dalam ayat awal tersebut memang ada datang sebutan atau arahan untuk pendamaian suami isteri. Kat sini bentuk lain, itu yang isteri itu sendiri yang lepaskan hak dia kepada suami untuk mereka berdamai supaya tidak berlaku perpisahan. Yang ini kalau dikata mereka nak berdamai tapi kena hantar hakim daripada dua pihak, daripada lelaki dan wanita tersebut. Okey. Berkata Ibn Atiyah, dia menegaskan atau menguatkan lagi akan kelangsungan ataupun datang secara kelangsungan maksud kaedah ini. Dia kata apa? Dan firman-Nya Ta'ala, wasulhul khair, berdamai itu lebih baik, adalah lafaz am mutlak, lafaz umum yang tidak ada diikat dengan apa-apa pengertian lain. Mana berdamai itu lebih baik, umum. Baik dari segi apa tak disebut, lebih dia umum. Dia memberikan pengertian, maksud bahawa berdamai yang hakiki, perdamaian yang hakiki, yang akan tenang padanya jiwa, dan hilang dengan sebab perdamaian tadi sebarang pertelingkahan atau percanggahan di antara pihak-pihak yang berbalah. Ia adalah terbaik secara mutlak. Perdamaian tu adalah baik secara mutlak dan akan tersusun di bawah keumuman ini, iaitu perdamaian suami suami isteri, ada apa kita sebutkan lebih baik daripada berpisah. Masuk bawah tu. Dia ada banyak perdamaian, tapi perdamaian suami isteri, ini dalam umum ni tadi, perdamaian suami dan isteri di atas apa yang kita sebutkan lebih baik daripada perpisahan. Okey. Makna ayat ini secara ringkas adalah bahawa jika sekiranya seorang wanita bimbangkan akan
ketidaktaatan suaminya. Maksudnya tak ada lagi suami dia tadi sayang dia atau meninggalkan suami dia, tinggalkan dia sebagainya. Okey. Itu maksud dia nusyuz suami tadi adalah tarafu'uhu anha. Rasa tidak mahu lagi suami tadi terhadap dia dan tidak lagi ingin kepadanya dan berpaling daripadanya. Maka terbaik pada keadaan ini adalah mereka berdua berdamai di antara mereka dengan satu perdamaian. Mereka patut pilih satu solusi yang mereka boleh terima solusi tersebut dan mereka tak berpisah. Dengan bahawa mengizinkan wanita tersebut sebahagian hak-haknya yang mesti bagi suaminya, untuk suaminya, di atas bentuk pengekalan dengan suaminya. Maksudnya supaya suami itu kekal jadi suami dia, dan dia lepaskan sebahagian hak dia. Ini tidak ada masalah langsung. Mungkin kepada orang-orang yang terikut dengan kumpulan feminisme, dia rasakan benda ni macam merendahkan akan kedudukan wanita, ataupun menghilangkan hak. Sebab tu banyak golongan yang ikut kumpulan feminisme dan sebagainya tak pernah kekal bersuami. Sebab mereka tak tahu sebenarnya solusi yang diberi oleh Allah Taala dalam berdamai tadi. Memang betul pada sudutnya memang perdamaian itu baik. Bahkan nanti kita akan baca satu kisah daripada hadis Nabi SAW. Bukannya isteri itu yang sibuk nak berdamai, tapi suami yang sibuk berdamai tapi isteri tak nak. Itu kita akan baca nanti. Sudut asalnya adalah Allah Ta'ala beri pada wanita solusi tersebut, dan Allah Ta'ala suruh suami itu yang terima akan solusi berkenaan. Nanti kita ceritakan ni pasal kisah ni, kisah berkaitan dengan Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW, yang diizinkan hak dia kepada Aisyah anha kerana dia nak kekal sebagai isteri Nabi SAW. Okay. Sama ada dia kata sama ada dengan dia mereda, okay? Dia reda dengan kurang daripada kewajipan bagi pihaknya, bagi dirinya, daripada nafkah atau pakaian atau tempat tinggal, ataupun pembahagian dengan bahawa dibahagikan haknya daripada suami tersebut. Dengan bahawa contoh macam dia hadiahkan, dia berikan harinya yang patut suami tersebut duduk dengan dia dan malam dia kepada suaminya, ataupun untuk dia punya madu. Yang suami itu tak payah datang rumah dia tak apa pada hari berkenaan. Pasal pergilah dekat madu dia. Sebagai contoh. Okay. Dan apabila mereka bersepakat di atas keadaan ini, maka tiada kesalahan dan juga tiada masalah apa-apa ke atas mereka berdua. Tidak ke atas wanita berkenaan, tidak juga ke atas suami. Tak boleh kata suami itu patutnya jangan macam tu pada isteri. Tak ada. Okay. Maka harus ketika itu untuk si suami kekal bersama isteri berkenaan di atas keadaan tadi. Dan dia adalah lebih baik berbanding perpisahan. To stay in that marriage is better daripada perpisahan. Kerana ini Allah Ta'ala firmankan, wasulhu khair. Berdamai lebih baik. Dan diambil daripada keumuman ayat ini, pengertian bahawa berdamai di antara perdamaian dalaman, arti daripada antara mereka berdua adalah hak. Itu ada hak. Okay? Dan pertelingkahan pada semua benda pun itu pun hak juga. Dan ia berdamai tadi lebih baik daripada merebut atau mengambil setiap daripada mereka ke semua haknya. Daripada diorang berebut hak, lebih baik dia tolak ansur. Kerana apa yang ada dalam perdamaian berkenaan kekal akan kemesraan serta bersifat dan diambil dengan sifat tasamuh, sifat toleransi, toleran. Kita panggil berlapang dada untuk mereka bersama-sama lagi. Itu sudut asal. Dan itu sulh berdamai itu harus pada semua keadaan sebenarnya. Okay, pada semua benda, kecuali apabila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berdamai ataupun apa benda apa saja cadangan diberikan oleh pihak suami atau isteri pada keadaan-keadaan macam ni, maka dibolehkan. Kecuali jika halalkan yang haram, haramkan yang halal. Maka ia tidak jadi sebagai perdamaian, tapi ia jadi sebagai penzaliman. Kalau yang dikata kita benarkan untuk benda tersebut berlaku haram halal, halal haram, maka tak boleh. Okey. Contoh macam kalau sekiranya okey, you ada sekian, I pun ada power. Jadi ada power, itu tak boleh. Kan? Perdamaian untuk benda haram adalah haram. Okey, tak boleh, tak dibenarkan. Dan ketahui bahawa setiap hukum, daripada hukum-hukum
tidak akan tersempurna dan takkan takkan sempurna. Hukum tidak akan cukup dan takkan sempurna melainkan dengan wujudnya kandungannya, okay? Dan juga terhilang akan halangannya. Ada hukum wujud kemestian hukum tersebut dan hilang halangannya. Dan di antara perkara berkenaan hukum terbesar adalah perdamaian. Balik pada asal kalau kita nak putuskan hukum di antara orang ramai dan sebagainya, dan tajuk ni juga masuk. Okay? Maka menyebut Allah Ta'ala kemestian kandungan bagi perkara itu, dan diperingatkan bahawa ia lebih baik. Mana berdamai itu lebih baik. Dan kebaikan itu adalah dan kebaikan tu semua orang berakal mencarinya dan mahu kepada kebaikan. Dan sesungguhnya di samping itu dia kata Allah Ta'ala, walaupun orang semua nak kebaikan, Allah Ta'ala sendiri galakkan dan perintahkan dengannya setergesa untuk bertambah orang beriman mendapatkan akan kebaikan dan juga suka pada kebaikan. Dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tersebut wa dzakaral mani'a, Allah Ta'ala sebut akan halangan untuk berdamai. Apa halangan untuk berdamai? Biqaulihi, dengan firman-Nya, wa uhdiratil anfusus syuh, dan memang dihadirkan setiap jiwa ni akan kekikiran. Okey, syuh ni bakhil, kedekut, penting diri. Ini memang Allah Ta'ala kata memang itulah sebenarnya jiwa manusia ada. Dan memang dalam nak berdamai, halangan utama dia adalah perkara ni. Kadang-kadang kita nak buat baik dengan orang kan, nak berdamai, kita bergaduh dan sebagainya dengan orang. Benda pertama, kita masih kenang dengan benda yang dia buat pada kita. Kadang orang kata apa, I can forgive but not forget. Itu masalah. Saya boleh maaf tapi tak boleh lupakan. Itu problem lah, pasal balik pada asal. Maksudnya tak maafkan lagi lah sebenarnya. Tak maafkan lagi lah. So balik pada asal, kalau anda kata benda tersebut berlaku pada kita hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Taala nak hukum kita dengan satu perkara, bila Allah Taala nak maafkan kita, dia lupakan terus. Kalau dia ambil kira, kalau macam kita kata Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, kan, yang kita sebut dalam doa kita tu, wahai Tuhan kami, yang kau ambil hukum ke atas kami, yang kami hukum salah ke atas kami, kalau kami tersilap atau kami terlupa. Kalau terlupa kami terlupa atau kami tersilap. Basically benda tersebut Allah Ta'ala suruh kita doa di akhir surah Al-Baqarah. Memang Allah Ta'ala suruh kita doa dan kita patut faham maksud tersebut. Sebab kita memang kadang-kadang marah dengan orang dengan apa dia buat. Tapi balik pada asal, siapa manusia yang tak pernah berdosa? Memang kita payah nak maafkan, tapi cuba fikir balik berkenaan dengan hak Allah Ta'ala ke atas diri kita. Kita dinsing pasal hak kita orang ambil. Kita bising hak kita orang ambil. Tapi kita tak pernah fikir hak Allah yang kita langgar. Dan bayangkan kalau Allah Ta'ala kan tidak lepaskan apa-apa sahaja yang kita buat. Bayangkan kalau Ta'ala dia maaf tapi tak lupakan, habislah. Apa benda kita akan lepas? Sebab ni bila kita maaf, buka buku baru. Tak boleh ada sebarang fikiran. Kalau kita masih lagi kata macam, saya maafkan tapi saya rasa, apa sel kamera macam ni? Okay. Dia kata saya maafkan tapi saya rasa saya tak boleh nak maafkan. Saya masih lagi geram sebagainya. Memang habislah. Move on. Ini adalah di antara sifat yang kita patut sebenarnya usahakan. Move on. Jangan sibuk dengan benda berkenaan. Sebab kita akan gundah gulana. Hati kita tak tenang. Nampak orang tu kita marah. Buat apa? Kan? Benda berkenaan sakit hati kita, tapi orang tu mungkin dah move on. So kita sendiri sebenarnya merosakkan hati kita dengan perasaan berkenaan. Sebab memang kita punya hak diambil, itu kita marah, saya faham. Tapi dalam masa sama kena ingat bahawa kita pun ada hak orang lain kita langgar. Percayalah. Kita mungkin cakap macam tu. Macam kadang orang kata macam dia sibuk tentang jiran ke kawan dia ke buat macam ni macam tu kepada dia. Tapi dia mungkin telah buat pada orang lain ataupun dia buat daripada mak bapak dia sendiri dan sebagainya, dia tak sedar. Dia ingat pasal Allah Ta'ala takkan lepaskan. Kalau fikir adilnya Allah Ta'ala kan tentang hukuman Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Takkan
kalaulah manusia ni, orang beriman ni tahu apa yang Allah Ta'ala ada daripada hukuman. Sebab Allah Ta'ala Maha Adil. Nescaya takkan rasa masuk syurga seorang manusia pun. Nobody will feel that they have, dia ada peluang untuk masuk syurga. So Allah Ta'ala kira setiap benda kita buat. Kedipan mata kita, pendengaran telinga kita, tulisan tangan kita. Semua sekali Allah Ta'ala kira, habis kita. Sebab tu, perdamaian ni tadi macam kita sebutkan, ini ada di atas sebab untuk kita lepas diri kita kalau boleh. Jangan sampai Allah Ta'ala pun berkira ke atas kita sebagaimana kita berkira ke atas orang lain. Itu tajuk asal. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala sebutkan surah Nisa, terlepas suruh berdamai, Allah Ta'ala bagi tahu wa uhdiratil anfusus syuh, dan memang dihadirkan dalam jiwa tu akan sifat penting diri sendiri. Okay, dia kata maksud dia memang difitrahkan. Okay, jubilatil nufus, memang difitrahkan, dijadikan sedemikian jiwa-jiwa di atas mementingkan diri sendiri. Kalimah lain kedekut lah. Dia kedekut maksudnya dia sibuk dengan hak dia, tak sibuk hak orang lain. Iaitu tidak ingin dalam mengerahkan apa yang ke atas seorang manusia tersebut. Ketiadaan sifat untuk menyumbangkan apa yang ke atas dirinya sendiri, insan tadi. Dan sibuk dengan hak yang untuk dirinya. Bagi tak mau, nak banyak. Untuk diri dia apa dapat seronok. Untuk bagi orang tak boleh. Macam tu contohnya. Sebab walaupun sebenarnya memang pasal semua benda milik Allah. So basically tak ada hak untuk kita sibuk kedekut. Sepatutnya. Jadi memang jiwa-jiwa ni, dia kata, memang majbulatun ala zalika tab'an. Difitrahkan, diciptakan di atas itu secara tabi'i. Ai fayam bagi lakum, maka harus, bila dah jiwa macam tu, maka harus untuk kalian, dia kata, bersungguh-sungguh, mencabut akan akhlak yang rendah ini daripada diri kalian. Dan kalian ganti dengannya, dengan lawannya, iaitu apa? Bertolak ansur. Forgive and forget. Lepaskan. Dia kata cakap mudah tapi nak buat susah. Cakap mudah nak buat susah. Untuk melupakan apa orang buat pada kita. Kan nampak orang tu kan duduk sebelah kita macam jeling muka dia. Jadi benda tak penting pun. Kan? Baik berdasar kalau dia kata benda lepas-lepaslah. Lepas-lepas dah, tak sepatut diteruskan. Kan? Dan apa, mengerahkan hak yang wajib ke atas dirimu, dia kata. Dan juga iqtina', rasa puas hati dengan sebahagian hak yang anda perolehi. Kerahkan apa yang anda wajib berikan dan kemudian berpuas hati dengan hak yang dapat berada di anda. Kena ada sikap macam tu. Sikap berpuas hati dengan apa yang ada. Sebab jiwa kita akan sentiasa suruh kita tuntut. Dan bila kita tuntut, maka pertembungan di antara dua pihak tadi akan menyebabkan tak ada perdamaian berlaku. Dan perkahwinan macam tu, dalam masalah masalah berjiran macam tu, dalam masyarakat kita dengan pemimpin macam tu, semua ada. Semua ada. Kita dengan kawan, kalau kita tak boleh nak berdamai, kan, lupakan apa yang dia buat, kita sering ungkit balik masalah. Ni benda yang kena baiki. Kan, apa dia dah buat dahulu, lupakan. Tak boleh kita ungkit-ungkit. Ungkit-ungkit tadi akan menyebabkan tidak akan perdamaian terjadi. Okey, baik. Maka bila ditaufikkan seorang manusia, seorang insan kepada akhlak yang elok ini, dia kata, akan mudah ketika itu untuk berdamai di antara dia dengan musuh dia. Ataupun orang yang bermuamalah dengan dia yang tak elok ke, dia boleh let go. Kan? Dan mudah untuk dia jalan kepada apa yang dia tuntut. Ini berbeza dengan, berlawanan dengan siapa yang tidak berusaha dalam menghilangkan akan mementingkan diri sendiri yang ada dalam diri dia. Sifat kedekut yang ada dalam diri dia tak dibuang, maka dia tak boleh. Kerana sungguhnya akan sukar ke atas dia berdamai ataupun bersetuju. Kerana dia tidak redha kecuali kesemua harta dia dapat, dan tak redha kecuali ditunaikan apa yang wajib ke atas dirinya. Okay? Dan jika dia dan kalau musuh dia pula macam tu, lawan dia pun macam tu, maka sukarlah perkara ini. Ni kita perhatikan macam secara peribadi, bila kita lihat dalam Quran Karim bagi tahu suruh berdamai lebih baik. Secara realitinya memang saya lihat, contohlah orang Yaman. Sepanjang duduk belajar dulu, memang saya perhatikan diorang ada perangai macam tu. Bila kita dah berdamai, damai terus. Walaupun kita buat benda, kita pukul adik dia ke sebagainya kan, kita berdamai minta maaf balik sebagainya, diorang lupakan. Jumpa kita senyum,
Allah alam lah, mungkin dalam hati apa tak tahu, tapi tidak mereka layan kita dengan buruk. Walaupun diorang kalau ikut kita orang Melayu ni dendam 7 keturunan. 7 keturunan tak lepas. Nampak orang tu tengok anak dia, tengok kasut dia, tengok kereta dia pun geram. Nampak kelibat songkok dia ke, kain kopiah dia ke, pun dah menyampah. Ni sangat berbeza dengan kalau contoh orang Arab lah. Dia gaduh main gaduh, tapi kalau dia berdamai, putuskan, tak ada lagi ungkit balik. Tak ada ungkit balik. Ini penting. Sebab tu Nabi kata apa? Al-iman yaman hikmah yamaniyah. Iman Yaman, hikmah yamaniyah. Iman Yaman, hikmah kebijaksanaan orang-orang Yaman. Jadi memang ada sampai sekarang dapat dilihat sabda Nabi tu. Kita Melayu kita tak 7 keturunan. Okey. Barang siapa yang memerhatikan Al-Quran, dia dapati keluasan kaedah ini daripada sudut pelaksanaan. Dengan ditambah kepada apa yang berlalu sebutannya yang berupa kita bincangkan ayat-ayat yang awal tentang perdamaian suami isteri, mendamaikan antara suami isteri, maka kita dapati dalam Quran Karim ada gesaan untuk mendamaikan di antara dua kumpulan yang berperang. Orang yang berperang dan sebagainya, bergaduh-gaduh pun Allah Ta'ala suruh damaikan. Kita dapati Allah Ta'ala menyanjung ataupun Allah Ta'ala memuji, dengan pujian yang nyata ke atas orang yang berusaha untuk mendamaikan di antara manusia. Dalam surah An-Nisa ayat 114, Allah katakan, la khaira fi kathirin min najwakum. Tiada kebaikan pada banyak daripada bisik-bisik kamu. Illa man amara bisadaqatin. Kecuali orang yang memerintahkan dengan bersedekah. Au ma'rufin, atau memerintahkan dengan perkara kebaikan. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Siapa buat perkara itu, maksud dia perintahkan untuk berbuat bersedekah atau perkara baik, atau dia mendamaikan di antara manusia. Siapa buat perkara itu, ibtigha' mardatillah, inginkan pada redha Allah Ta'ala, keredaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, pasti kami berikan dia ganjaran yang besar. Okay. Surah Nisa ke 114, dan surah Hujurat pun ada. Surah Hujurat berkenaan dengan tajuk mendamaikan di antara dua pihak yang bertelagah, kan. Allah katakan, wa in ta'ifatan min naqtatalu fa aslihu bainahuma. Maka dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke 9, baca balik 9. Memang Allah pun gesa untuk kita mendamaikan di antara, hatta kalau berperang sekalipun kita mesti mendamaikan mereka. Bukan kita duduk tengah gaduh. Kita tangkap gambar macam baru ni ada video apa dah, orang tu dia tangkap gambar orang bertumbuk, kemudian dia bukan mendamaikan, sambil bercerita pula, ni sebenarnya ni macam tu. Ini di antara perkara yang salah. Kita patut hentikan. Jangan kita biarkan terus berlaku permusuhan, pertempuran, pergaduhan di antara mereka. So dia kata sini, dia kata dekat sini dalam ayat berkenaan, kan, Allah Ta'ala puji orang yang mendamaikan di antara manusia. Bahkan perhatikanlah pada pembukaan surah Al-Anfal. Bal ta'ammal, bahkan perhatikanlah pada pembukaan surah Al-Anfal. Fa innaka wajidun ajaba. Anda akan dapati perkara ajaib, perkara pelik. Fa inna Allah Ta'ala iftataha hadhihi surata. Allah Ta'ala bukakan surah ini biqaulihi, dengan firman-Nya. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya engkau, hai Muhammad, mengenai harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan, hai Muhammad, harta rampasan perang itu milik Allah juga Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Maka takwalah kalian kepada Allah dan perdamaikanlah akan perasaan dalaman di antara kalian. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatilah Allah dan juga Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Maka kat sini sebenarnya tidak datang jawapan mengenai Anfal secara langsung. Bahkan datang perintah untuk bertakwa. Bertakwa. Pertama datang untuk bertakwa. Fattaqullah. Kan? Kemudian islah dzatal bain. Damaikan akan perasaan di antara satu sama lain. Serta mentaati Rasul. Mentaati Allah juga Rasulnya. Okey. Kerana apa? Kerana kalau siapa-siapa kerana melalaikan atau melupakan akan usul yang besar ini, dia adalah punca yang besar, punca yang dahsyat
dalam kejahatan, keburukan ya, atau kejahatan yang sangat luas. Lupakan 3 unsur tadi. Takwa, okay, kepada Allah. Kemudian baikkan perasaan dalaman antara kita satu sama lain. Fikirkan orang yang sekian-sekian yang fikir buruk tentang orang lain yang bersama kita. Kemudian mentaati Allah juga Rasulnya. 3 benda tu kan, dia adalah sebenarnya punca utama. Bahkan barangkali ini adalah rahsia dilewatkan jawapan tentang persoalan harta rampasan perang untuk menjelaskan bahawa berbunuh-bunuhan untuk dunia, di antaranya harta rampasan perang atau ghanimah adalah punca kerosakan dalaman di antara manusia. Sebab seolah macam nak bagi tahu berebut harta ni lah menjadikan rosaknya kita dengan saudara kita. Dia keluar bersama kita, pergi berjihad bersama kita, kan belajar bersama kita contohnya. Tapi kadang-kadang kita boleh jadi rasa buruk bila ada perebutan harta berlaku di antara kita dengan mereka. Kita tak ada harta tadi, tak berebut, maka kita boleh baik. Tapi bila ada harta tadi, berebut, maka tak baik. Rosaknya perasaan dalaman antara sama lain. Kerana ini datang jawapan mengenai harta rampasan perang sesudah 40 ayat daripada soalan ini. Ayat pertama, yas'alunaka al-anfal, jawapan dia nah kau, ayat 41. Baru dapat jawapan berkenaan dengan harta rampasan perang ni nak buat macam mana. Okey. Dan kerana kepentingan tajuk ini, itu maksud pendamaian, mendamaikan antara satu sama lain. Okey. Syariat Islam telah membolehkan untuk pengambilan zakat bagi orang-orang yang berhutang. Sebab dia apa? Macam kenapa dalam tajuk zakat tadi kita izinkan orang yang berhutang tadi dapat harta zakat? Kunci dia apa? Untuk mendamaikan di antara manusia. Sebab kalau selagi mana si pemihutang tadi, yang berhutang tadi, tidak boleh bayar pada orang yang dia ambil hutang, selagi tu diorang tengok satu sama lain dalam keadaan sangsi. Kan yang berhutang akan sibuk tengok dia bila nak bayar. Yang ni pula kata takkanlah tak boleh sabar, dan berterusanlah kabarlah. Maka zakat boleh diberi kepada orang yang berhutang tadi supaya selesaikan hutang dia. Ni sudut yang kadang-kadang kita perhatikan. Dia pasal dalam konsep ni, orang yang masih mempunyai income, harta yang boleh dibayar hutang sebagainya, dia tak akan rasa tarafuk, dia akan rasa tinggi diri daripada sibuk nak minta duit zakat. Dia tak nak duit zakat. Tapi orang yang memang suka minta-minta itu tajuk lain lah. Tapi pada asalnya memang kalau orang tu berhutang, maka kita duit zakat tadi boleh digunakan. Punca utama dia sebenarnya adalah untuk mendamaikan di antara orang beri hutang dan orang yang berhutang dengan dia. Sebab kita stopkan perasaan tak suka di antara satu sama lain. Itu tajuk asal dia sebenarnya. Okey. Dan apabila takarrar hadzal ma'na al-matin, bila telah tetap akan pengertian yang teguh ini, dia kata wasyamil, dan juga menyeluruh ni di hadhil ayah, pada ayat yang al-karimah, ayat mulia ini, wasulhu khair, damai itu lebih baik. Maka bila ditetapkan maksud ni, di antara perkara penting, okay, supaya kita dapat faedah daripada kaedah Quran ini, kita kena luaskan, okay, kita berusaha meluaskan kefahaman ayat ini dalam hidup kita yang amali. Dan apa saksi yang paling benar di atas itu adalah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baginda realisasikan akan kaedah inilah hidup baginda. Okey, dan memang kalau kita perhatikan, bukankah hidup baginda ni melainkan kebaikan dan juga pembaikan. Nabi punya hidup adalah kebaikan dan pembaikan. Perhatikan ya, solah dan islah. Memang hidup Nabi berkitar pada itu saja. Dia kata al-muslihuna asabi'un jumi'at yadan hiya anta bal antal yadul bayda. Dia kata orang-orang yang membuat kebaikan, dia kata adalah jari-jari yang dikumpulkan menjadi tangan. Bahkan jari tadi adalah anda. Bahkan anda lah tangan yang putih itu. Maksudnya kalau kita menjadi bersama-sama dalam perkara tersebut, kita menjadi tangan yang menjadi tangan atau kekuatan sebenarnya. Tujuan asal berdamai tadi untuk kita mendapat kekuatan. Kalau kita berbalah, maka kita akan lemah. Itu sudut asal untuk penyatuan sebenarnya. Okay. Jadi sekarang dia bagi contoh macam mana baginda SAW dahulu mendamaikan di antara satu sama lain. Okay. Tapi dia mulakan dengan kisah ayat ni lah, ayat surah An-Nisa 128 tu.
Wa min amsilati dzalika, di antara contoh perkara itu adalah penambahan ni, bahawa baginda SAW ketika mana telah tua, isteri baginda Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah dah lanjut usia radhiyallahu anha, dan telah datang dalam diri baginda untuk berpisah dengan dia. Dan memang Saudah ni pula adalah seorang wanita yang berakal, yang bijak. Lalu dia pun membuat pendamaian dengan Nabi SAW untuk bahawa kekalkan dia sebagai isteri, dan dia biarkan hari-hari dia untuk Aisyah radhiyallahu anha. Hari dia untuk Aisyah, tapi kekalkan dia sebagai isteri. Lalu baginda terima itu daripada Saudah dan kekalkan dia di atas keadaan sebagai isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan maksud Nabi tinggalkan dia langsung, tak. Cuma hari dia tadi dia minta dengan Nabi jangan ceraikan dia, tapi hari dia ambil lah bagi pada Aisyah radhiyallahu anha. So, dia tengok Nabi suka untuk bersama dengan Aisyah, maka dia berikan hari dia kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk gembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik, feminis, geng-geng yang apa LGBT dan sebagainya lah, geng liberal akan kata ish apa benda sekian. Ini adalah wahyu Allah Taala. Dan awak tak setuju dengan ayat ini, awak ada masalah dengan Allah, bukan ada masalah dengan kami. Kami asatizah yang mengajarkan agama, kami cuma ceritakan apa yang Allah Taala firmankan, Nabi sabdakan, bukannya nak suruh jadi gaduh dengan kami. Awak tak belajar agama pun, kan nak bising-bising buat apa. Jadi sudut ni memang Allah Taala letakkan sebagai hukum. Maka tajuk dia untuk suami tadi kan, dia sudah ada option lah, either A stay atau apa sebagai isteri dia, ataupun B dia lepaskan lah. Dia boleh lepaskan, tapi perpisahan itu tidak digalakkan. Yang digalakkan adalah kekal isteri tadi sebagai isteri dia. Itu yang sepatutnya berlaku lah. Okey, baik, macam Nabi tunjukkan dekat dalam sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kemudian merealisasikan dalam melaksanakan Nabi SAW kaedah ini dan kisah Barirah. Okay. Ini Barirah ni dia kata dia adalah seorang hamba, dibebaskan dia oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia tak suka untuk kekal bersama suaminya. Okay. Yang suami dia ni sangat kuat berpaut dengan dia, suka sangat, sayang sangat dengan dia. Suami dia kekal kan, tapi dibebaskan dia oleh Aisyah, dia jadi merdeka, suami dia kekal hamba. Sehingga berkata Ibn Abbas menggambarkan akan cintanya Mughis, nama suami dia, kepada Barirah. Dia kata seolah-olah aku melihat dia, yaka'anni bihi, seolah aku melihat dia fi turuqil madinati, di jalan-jalan Madinah, wa nawahiha, dan penjuru-penjuru Madinah, wa inna dumu'ahu latasila ala lihatihi, dan air mata Mughis ni mengalir di atas janggutnya, liyataraddaha wa litakhtaruha falam taf'al. Dia apa maksud dia pujuk-pujukkan isteri dia tu depan merdeka kan, dia ada hak untuk lari dengan suami tadi, tak nak dengan suami berkenaan. Jadi suami dia tadi sibuklah nakkan dia, dan nak supaya redakan suami isteri tadi, Barirah nanti kepada dia, dan supaya Barirah pilih dia, tapi Barirah tidak buat. Maka Nabi SAW bersabda, faqala law raja'tihi, kalau kau rujuk dengan suami kau. Qala ya Rasulullah ta'muruni, dia kata kau suruh aku ke? Dia tanya Nabi, adakah Nabi suruh dia untuk berdamai dengan suami dia, untuk kembali balik. Qala innama ana ashfa'u, Nabi kata aku hanya berikan syafaat saja, berikan sokongan. Qalat la hajata li fi, Barirah kata aku tak ada keperluan pada dia, pada suami tu. Dia kata lihatlah bagaimana mencuba Nabi SAW untuk menjadi perantara, orang tengah, okay, kebaikan di antara dua isteri yang suami isteri yang telah berpisah. Dia berpisah, so Nabi SAW cuba jadi orang tengah. Dan baginda berikan syafaat lah untuk salah satu dua pihak tadi, moga-moga diterima. Tapi baginda tak naklah untuk memaksa. Tak maksa. Kerana di antara rukun kehidupan suami isteri adalah kasih sayang dan keinginan. Mana kalau masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta, maka bolehlah dia akan kembali. Tapi kalau tak ada, nak macam mana? Ini memang kita kata perkara yang memang sekarang ni saya cakap kita cubalah jadi orang tengah banyak perkara untuk masalah perkahwinan ni. Ada kisah-kisah yang alhamdulillah berjaya, ada yang tak berjaya ke, tapi kita cubalah jadi orang tengah
membaikkan di antara hubungan suami isteri. Maka kalau dia kata kita boleh jadi pembaik di antara dua kawan pun baik. Itu adik-beradik ke dan sebagainya. Itu lebih baik. Okey. Itu contoh lain. Okey. Contoh satu. Contoh kedua. Contoh ketiga, Nabi sendiri dan kehidupan baginda SAW. Baginda telah keluar satu kali. Kharaja maratan sallallahu alaihi wasallam ila ahli Quba. Telah keluar baginda SAW satu hari kepada penduduk Quba. Okey. Apabila diberitahu baginda bahawa mereka bergaduh, berbunuh-bunuhan, sehingga mereka melempar-lemparkan batu antara satu sama lain. Maka Nabi SAW bersabda, idhabu bina nuslihu bainahum. Pergi. Mari kita pergi untuk perdamaikan di antara mereka. Tak ada kata, biarlah diorang. Tak ada. Nabi SAW suruh, kita damaikan mereka. Ini adalah di antara kesungguhan baginda SAW sebagai seorang Nabi. Dan berjalan di atas, para pelajar, penuntut kepada baginda SAW yang terpilih, itu para sahabat, di kalangan para sahabat baginda yang mulia, dan selain mereka di kalangan orang yang berjalan di atas manhaj mereka. Dan antara itu contohnya macam keluarnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk berdebat dengan Khawarij. Tujuan dia yang mereka telah keluar memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bila manakan diorang ni, kes dia, orang ni pembunuh Osman. Bila Ali berdamai dengan Muawiyah, diorang takut diorang akan dibunuh. Diorang pun keluar buat satu perkampungan lain dekat Haruriyah. Tujuan dia kononnya untuk tak setuju dengan Ali. Ali tak ikut Quran. Ni memang ni. Tapi Ibn Abbas pergi jumpa mereka dan dakwah mereka, debat dengan mereka berkenaan apa mereka tak puas hati dengan Ali bin Abi Talib. Dan daripada 6,000 tak salah saya, 4,000 patah balik. 4,000 patah balik bertaubat. Dan 2,000 yang kekal degil diperangi oleh Ali bin Abi Talib. Jadi telah patah balik di kalangan Khawarij tu jumlah yang besar. Ini kadang-kadang bila kita lihat, kalau anda kata pada masyarakat Islam kita sekarang ni kan, kalau anda rasakan anda seorang alim, memang pengetahuan tentang agama, cakap kan, kalau anda diam, tidak memberikan penjelasan, ini sedih kalau kita lihat zaman kita sekarang ni, dengan banyaknya ajaran sesat kan, disebarkan melalui media sosial. Peliknya kan, orang-orang yang berpengetahuan, yang ada pangkat, ada kedudukan, diam, tak mahu bertindak, tak mahu menegur, tak mahu bercakap, alasan tak nak terlibat dengan pergaduhan. Tapi problem dia sekarang ni adalah macam Imam Ahmad bin Hanbal kan, ketika dia kena kes berkenaan dengan tolak Quran makhluk, dan Quran ni makhluk kan, dia tak nak cakap macam tu. Maka ketika tu dia telah diseksa, actually almost 10 tahun dalam penjara, dipukul setiap hari. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbal, dia bila dinasihat, dia cubalah dipujuk oleh sebahagian sahabat-sahabat dia, macam Yahya bin Ma'in kan, yang lain, cuba untuk kata dengan dia, cakap je lah. Dia cakap je, dia kata supaya kau tak kena seksa. Lepas tu Imam Ahmad kata apa? Idza sakatal alimu taqiyatan. Bila diam seorang yang alim secara berpura-pura. Kenapa diam? Sebab pura-pura tak nak nanti bergaduh dengan orang. Wan nas jahalun. Sedangkan orang ramai yang tengah jahil. Famata yazharul haq, maka bila akan nyata kebenaran. Bila diam seorang alim kerana berpura-pura, contoh macam nak jaga hati orang A, jaga hati orang B, tak nak orang kata ni, tak nak kata ni. Sedangkan manusia tengah jahil, maka bila akan nyata kebenaran. Ini realiti dia. Kan bahkan termasuk dalam perkara ni, macam mana berlakunya di kalangan pendeta Yahudi dan Nasrani lah, ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran, diam daripada berkata kebenaran. Dan kebenaran tadi yang kita katakan pada sudut tadi, bila orang merosakkan agama, merosakkan sumber agama, tapi dia diam, maka jawab depan Allah Ta'ala nanti. Seriously, orang-orang yang diam dengan jawatan mereka ada, tapi dia tak nak berkata-kata, alasan tak nak terlibat dengan pergaduhan dan sebagainya, tapi dia tahu benda tu haram, tapi tak cakap, dia tak bercakap, maka jawab depan Allah Ta'ala nanti. Allah Ta'ala akan tanya balik. Seriously. Dan ilmu dia belajar duduk luar negara ke, belajar mana-mana ke, apa guna ilmu tadi kalau tidak disampaikan. Dan manusia paling teruk adalah orang-orang yang tahu tentang haram itu haram, halal itu halal, tapi tak bercakap. Dia diam kan. Ini masalah. Ini janganlah nak masuk geng-geng teori konspirasi pun kata, tu ustaz tak cakap. Sebab awak semua punya idea tu, teori konspirasi tu bodoh.
Sebab tu kita tak terlibat. Kami tak nak terlibat dengan benda-benda bodoh. Kan, kata ini Dajjal, ini WHO sebagainya. Tak ada sebarang fakta. Nama pun teori. Pokoknya ada orang tanya yang saya patut ke belajar tahu tentang teori konspirasi. Saya kata belajar fakta boleh. Belajar teori buat apa? Teori ni bukan benda untuk dipelajari. Kita ada benda fakta yang tak boleh belajar lagi. Itu Quran dan Sunnah yang patut kita belajar. Dia belajar teori. Teori-teori. Buat apa belajar teori? Yang teori ni benda andaian yang tak terbukti lagi. Kita nak belajar fakta. Pasal mati kita tu benar. Bukan andaian. Syurga neraka tu benar. Alam barzah tu benar. Bukannya andaian. Ya? Baik. Dia kata barang siapa yang menyelak-nyelak. Yang menyelak-nyelak kitab-kitab sejarah. Dia akan dapati contoh-contoh yang amat menyinar pada bagi usaha-usaha individu dalam mendamaikan di antara manusia pada peringkat-peringkat yang pelbagai, peringkat negara, peringkat masyarakat, peringkat keluarga, peringkat semua peringkat. Okay? Dan barangkali dia kata di antara perkara yang memberikan berita gembira dengan kebaikan adalah apa yang kita lihat daripada jawatan kuasa pendamaian keluarga contohnya kan, jaksa pendamai. Jadi ada Jabatan Agama Islam pun ada kumpulan ni yang mana diwujudkan untuk mendamaikan di antara orang yang bertelagah dan suami isteri. Juga sebenarnya wujud juga jawatan kuasa pendamai ni sebenarnya pada tanah Arab macam kabilah bergaduh dan sebagainya, berebut tanah pun sama juga akan ada jawatan kuasa untuk mendamaikan mereka. Ini dia kata apa yang kita lihatlah yang antara perkara yang berita gembira untuk kita melihat apa jawatan kuasa pendamai di antara hubungan antara masyarakat yang ia pada hakikatnya menterjemahkan terjemahan amali bagi kaedah ini. Kaedah Quran yang agung ini iaitu wasulhu khair. Pendamaian itu lebih baik. Maka berbahagialah bagi siapa yang Allah menjadikan dia di antara manusia terpilih yang berusaha dan mendamaikan di antara manusia, di antara orang ramai. Okay. Dan itu adalah kelebihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan dia siapa-siapa dikehendaki. Dan Allah Ta'ala memiliki kelebihan yang amat agung. Alhamdulillah. Kita sampai pada tajuk tersebut. Saya try itu nak ambil sampai dua kaedah sebagainya kan, rasa macam jauh berat sangat. Walaupun sebenarnya dia punya cara, dia punya pembentangan buku ni amat santai kan. Nanti insya-Allah kita akan masuk pada kaedah yang ketujuh, wa ma'al muslimin sabila, tidak ada untuk orang-orang yang buat kebajikan itu sebarang jalan untuk dihukum. Okay, nanti kita bincang insya-Allah. Baik. Okey. Alhamdulillah. Ustaz, kalau pilih tak nak rapat dengan orang yang pernah backstabbing tanpa mengungkit perkara yang pernah mereka buat kepada kita, adakah tetap berdosa? Bukankah mukmin itu should not fall in the same hole twice? Okay. Memang dalam hadis Nabi kata seorang beriman takkan dipatuk daripada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Tapi bukan bermaksud kita tak boleh jadi seorang yang baik. Kadang-kadang ya pasal tajuk dia sekarang ni kita berbuat contoh macam dia sebutkan tentang kita berusaha untuk berdamai kan. Benda ni berat, memang kita berat lah. Memang siapa kata ringan. Kalau kita lihat Nabi SAW bila baginda menerima contohnya orang-orang yang membunuh para sahabat baginda untuk masuk Islam. Contoh macam Khalid bin Walid kan, panglima perang musyrikin yang pernah bunuh umat Islam, menjadi ketua tentera untuk perang umat Islam. Amr bin As kan, Amr bin As. Kemudian kalau kita sebut nama-nama ni, kita lihat Wahsy yang bunuh pak saudara Nabi SAW, Hamzah. Agak-agak rasanya Nabi happy lah. Kalau kita fikir logik akal kan, Nabi sendiri pun kalau ikutkan ada perasaan marah dan sebagainya. Tapi bila Allah SWT suruh berdamai, lupakan. Sebab balik pada asal, kalau kita mengelak daripada contoh macam rapat sangat tu tak apa. Tapi tidak langsung berhubung dan sebagainya. Kalau orang tu telefon tak nak angkat dan sebagainya, itu tak patutlah. Itu tak patut. Sepatutnya dia mesti berlapang dada. Sebab benda ni kaedah ni untuk kita hidup happy sebenarnya.
hidup kat dunia dalam keadaan happy, dalam keadaan tidak ada beban benci pada sesiapa. Sepatutnya macam tu. Bukannya untuk menjadikan kita kena. Sebab logik akal Nabi terima ni orang-orang yang tadi yang bunuh keluarga dia, bunuh para sahabat dia. Basically kalau kita fikir balik kan, macam mana dia buat kan? Kalau kita nak terima dia orang masuk Islam tapi kita masih sangsi. Macam Nabi terima pendeta Yahudi. Contoh macam Abdullah bin Salam untuk masuk Islam. Dan kalau kita fikir logik, dia orang memang pernah pusuh pada Islam, pernah lawan Islam sebagainya. Tapi tak pernah disuruh kita fikir balik benda tersebut. Sebab tu Nabi adalah contoh terbaik untuk perdamaian. Macam ketika Nabi takluk Mekah. Takluk Mekah kan, dalam orang Mekah tu semua sekali ada terlibat. Boleh kata majoriti terlibat dengan tindas umat Islam, kan, bunuh umat Islam. Tapi bila Nabi kata apa? Idhabu fa antum mutlaqa. Kan bila Nabi kata, apa kamu rasa aku akan buat pada kamu? Diorang kata, akhun karim ibnu akhin karim. Engkau ni saudara yang baik, anak saudara yang baik. Engkau akan buat baik pada kami. Nabi berkata kepada mereka, idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah kamu semua orang yang merdeka, bebas. Nabi kuasai dah mereka. Nak seksa seorang-seorang boleh buat. Tangkap ini, pukul ini, terajang ni pun boleh buat. Tapi Nabi tak buat. Sebab tu benda ni memang kita kata berat di mata kita. Tapi kita sebenarnya mengejar redha Allah. Mengejar pahala Allah. Kalau fikir tentang duniawi ni, kita akan rugilah. Orang kata kita bodoh. Orang kata kita bodoh. Bodohnya kau. Kenapa kau tak ingat ke dia buat apa kat kau dulu? Macam ada seorang kawan saya kan. Ni seorang kawan saya. Dia ni waktu kecil kena dera dengan abang dia. Abang dia dera dia kecil. Yang cerita kelakar kadang benda tak logik kan. Bila abang dia balik ke rumah ke, kalau dia kata dia dengar bunyi motor abang dia tu, dia akan masuk bawah meja ketakutan. Sebab abang dia akan bully dia. Tapi bila dia membesar kan, dan dia tak bawa perasaan marah atau benci pada abang tersebut, adik-beradik dia yang lain kadang kata, kau tak menyampah ke? Dia akan buat kau macam-macam kau, macam-macam pada kau. Kenapa kau tak marah? Kan? Dia kata buat apa dah lepas kan. Kalau menyampah pun masih adik-beradik. Dia kata macam itulah kan. Saya diberitahu tu masalahnya kata kita. Memang kita kata sedih, tapi masalahnya Nabi kena terima. Tapi tak boleh kata tidak. Untuk sanksi, Nabi boleh sanksi dengan semua orang. Tapi Nabi tak sanksi pun. Disuruh kita terimalah. Dan kita ada dalam diri kita rasa, tapi tak adalah kita kata sampai Wahsy menyorok, Nabi tak halau dia. Nabi tak ada kata macam jangan duduk depan aku. Kan, Nabi tak cakap macam tu. Bahkan Abu Sufyan tu, Hindun yang mengupah Wahsy tu, datang bai'ah, Nabi terima. Nabi tak tolak pun. Tak boleh. So, balik pada asal ini, kita kata contoh terbaik yang Nabi tunjukkan. Kalau ikut kepada kita, kita akan ada idea masing-masing. Tapi Nabi lah contoh kita yang terbaik. Okay? Baik. Adakah boleh kita kata berpoligami itu satu ujian Allah Ta'ala untuk kaum Hawa supaya bersabar dengan kehidupan perkahwinan? Tak juga sebenarnya. Sebab balik pada asal. Saya cakap pasal tajuk dia poligami ni ujian ke tidak kan. Actually sebenarnya anak pun ujian. To say something poligami saja ujian salah. Kan? Anak yang kita lahirkan pun ujian. Kan? Kat jiran kita ada ujian. Adik-beradik kita siapa? Ujian. Ada orang diuji dengan adik-beradik dia. Ada orang diuji dengan anak dia. Ada orang diuji dengan mak bapak dia sendiri. Itu bukan masalah apa? Masalah tajuk utama kata poligami itu ujian untuk kaum Hawa. Taklah. Siapa kata? Maka poligami itu ujian untuk lelaki itu juga. Sebab diberikan dia hak atau dijadikan dia dapat kahwin lebih daripada satu. Itu ujian untuk dia juga untuk berlaku adil. Mana dia kata ujian untuk wanita aja. Dan semua sekali benda tu boleh berlaku. Dan kalau kata ujian bukan hanya poligami je. Cuma kebetulan kan zaman sekarang ni orang kata benda berkenaan adalah contoh macam keseronokan untuk lelaki tapi musibah untuk wanita dan sebagainya. Ini benda ni disebut kan oleh orang barat dan diburuk-burukkan, sedangkan benda tersebut adalah tabii. Balik pada asal benda poligami ni adalah penyelesaian pada masalah masyarakat. Dia bukan benda tersebut panggil untuk semata-mata masalah membanyakkan isteri, tak. Sebenarnya untuk mengurangkan masalah sosial. Sebab kadang-kadang ada wanita yang tadi kan dia perlu suami dan sebagainya.
Ya, macam gila kalau kita kata adik-beradik. Macam kan ada orang cerita kan dia tak suka poligami. Saya ingat Dr. Zakir Naik pernah jawab. Bila seorang perempuan tak suka, dia kata poligami sebagainya. Jadi Dr. Zakir Naik jawab, dia kata gini. Dia kata if you have a sister, kau ada adik-beradik perempuan yang tak kahwin lagi. Dia ada dua option. Jadi A, public properties, mana boleh siapa saja pakai dia, guna dia macam barang-barang apa hak awam. Siapa nak tidur dengan dia, siapa nak sekian, tak ada siapa jaga dia. This first option. Second option, dia jadi seorang isteri yang ada hak, semua hak. Hak nafkah, hak tempat tinggal, semua ada hak. Hak dia dapat. Okay. What do you choose for your sister? Dia kata. Apa kau pilih untuk saudara perempuan kau? Orang perempuan tu, dia bukan Muslim kan. Dia kata, aku pilih kedua lah. Dia pilih untuk jadi seorang isteri, ada hak. Itu sudut yang sebenar yang patut difikirkan. Tapi balik pada asal, benda ni kadang-kadang pasal dah diburuk-burukkan kan pada masyarakat barat. Pasal diorang memang tahu bahawa sebenarnya fitnah utama dalam masyarakat. Sebenarnya diorang sendiri pun kena dahulu. Macam Nabi kata, fitnah pertama Bani Israel adalah pada wanita. So bila wanita ni tidak ada siapa menjaga dia, tak ada suami sebagainya, dia start ada masalah ni, lepaskan perasaan dekat Facebook, lepas tu goyang-goyang badan dekat TikTok dan cari perhatian dan sebagainya. Muka tu kalau ada merahkan lagi bibir supaya orang tengok ada perasaan. Ni benda-benda tersebut akan timbul. Orang lelaki kalau tak ada pasangan macam tu je rupa dia. Selekeh dan selepet. Tak ada makin melawah pun. Tapi orang perempuan dia start bila tak ada tu dia akan ada masalah dalam masyarakat. Bukan menyalahkan mereka tapi tabi'i perangai mereka yang ada. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan memang perkahwinan tu kan macam kita ada tengok teman kita kan dekat Palestin. Dia kahwin tapi dia kahwin untuk menjaga keluarga orang mati syahid. Kalau ada kata perkahwinan kedua ketiga tadi kan daripada seorang tu jadi untuk itu, untuk jaga wanita-wanita yang tak ada mahram, tak ada siapa nak jaga bela mereka, then okeylah. Itu sudut dia, daripada dia bagi duit dan sebagainya, jadi fitnah, jadi isteri teruslah. Itu better untuk menjaga. Memang kita fahamlah pasal benda ni kefahaman yang tak ada pada masyarakat Islam kita di Malaysia. Perkahwinan untuk menjaga, bukan perkahwinan untuk seronok je, untuk menjaga wanita tadi kalau dia ada anak dan sebagainya. Ini sudut asal lah. Ini sudut asal. Kemudian isteri Rasulullah ada dua camp. Camp Rasulullah SAW punya isteri, mana ada camp? Diorang bersepakat di atas satu kedudukan, yakni semua cemburu dengan Aisyah. Aisyah berseorangan sebenarnya. Aisyah actually dia berseorangan, dia bukan dua camp. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, isteri Nabi pernah hantar Fatimah, anak Nabi, untuk minta kepada Nabi supaya berlaku adil pada anak-anak Abu Bakar Siddiq lah, Ibnu Abi Quhafah. Ketika tu Fatimah datang jumpa Nabi. Nabi kata pada Fatimah, kau sayang tak siapa aku sayang? Dia kata sayang. Lepas tu Nabi kata aku sayang ni perempuan ni, kau kena sayang dia. Lepas tu Fatimah balik macam tu je. Datang Zainab binti Jahsh untuk berbahas berkenaan tajuk tadi. Lepas tu Nabi izinkan Aisyah jawab balik. Tentu sini benda cemburu perempuan ni tu bukan kira macam tu. Tak kira masalah siapa. Dia memang akan ada sifat cemburu tadi. Nak buat macam mana? Hatta Saudah sendiri pernah kena. Aisyah radhiyallahu anha dengan Hafsah, dia buat kejutan. Kawan tu datang pakai baju cantik. Dia cakap, Dajjal keluar. Member tu pun masuklah bawah kolong. Bawah tu berabuk badan. Sebab ketakutan. Jadi diorang bergurau macam tu. Nak macam mana? Kan sifat wanita tu memang masih ada lagi. Isteri Nabi. Tapi bab berkenaan dengan mereka sebagai seorang wanita tak hilang. Tak ada jadi macam pengannasyid. Tak macam tu. Diorang ada cemburu, ada sekian sebagainya. Mana ada kes scam dan sebagainya. Okey. So Ustaz, jika kita nak tolong damaikan tapi keadaan lagi teruk, adakah kita berdosa? Jawapannya tidaklah. Kan, jika tidak, kita takut nak masuk campur. Tak, benda tu actually kita nak mendamaikan, memang kita perlu ada pengalaman. Basically kalau orang nak mendamaikan siapa, dia kena fikir dahulu keupayaan dia ada. Dan dia kena baca, dia kena dengar daripada dua pihak.
Pihak A cakap apa, pihak B kata apa. Kadang suami tu datang mengadu kat kita. Ngadu kat kita, cerita bini dia macam ni. Bila kita panggil isteri dia datang, isteri cerita lain pula. Dia tak sama. Sebab tu kena dengar dua pihak. Antara benda baik, benda betul, bila mendamaikan manusia, kena dengar dua pihak. Kena dengar dua pihak, bukan dengar seorang. Kalau dengar seorang saja, dia masalah. Dia akan tak berlaku adil. Okay? Okey, di Malaysia poligami dia agak pemecah rumah tangga. Macam mana nak elakkan anak-anak merasa tanggapan masyarakat itu betul? Bagi suami kahwin satu lagi lah. Saya secara pribadi macam inilah cerita dia. Kakak saya ada 2 orang berpoligami. Maksud dia yang dia jadi isteri kedua. Kebetulan umur yang seorang tu umur dia lanjut sebagainya. Kemudian almarhum bapa saya rahimahullah minta ustaz tersebut carikan suami untuk kakak saya. Dan sekali ustaz tu yang ambil kakak saya. Jadi nak ceritakan dia cerita macam ni. Dan kakak saya cuma bapak saya dia buat macam inilah. Dia ketika mana ustaz tu nak pinang kakak saya, dia kata dia nak bini pertama tu datang pinang. Dia tak nak suami tu datang. Dia nak bini pertama tu datang jumpa sendiri. Dan baru boleh kalau bapak saya izinkan. Itu sudut yang pertama lah. Kita kata kena betul serang. Banyak orang kadang dekat Malaysia ni jadi masalah poligami ni. Rasa kita cerita buat poligami malam ni. Banyak masalah adalah kerana tak betul serang. Tak betul serang tu je. Kita kata balik pada asal, kalau betul serang dan tajuk dia akan jadi lain. Tapi sorok sebagainya, benda tu jadi masalah. Sebenar logik akal macam tu. Macam kakak saya nombor seorang lagi 10 tu pun macam tu juga. Kan kahwin pun kahwin pertama suami meninggal, lepas tu kahwin kedua, isteri kedua. Tapi benda berkenaan boleh baik sampai sekarang. Dan anak-anak dia, ibu saya dengan pemadu kakak saya kan, isteri pertama tu pun baik. Kita baik dia kecil lagi. So benda tersebut pertama dalam yang ni kita lihat dalam drama masyarakat lah. Drama masyarakat tunjukkan keburukan. Dalam masyarakat Arab tak ada benda tu, tak timur tajuk. Bahkan kadang-kadang dalam masyarakat Arab pula, bila suami dia kahwin kedua, dia anggap suami dia jantan. Hebat. Kan ada bini kedua. Dia bukannya rasa menyampah sebagainya. Dia bangga pula. Tu bezalah keadaan masyarakat lah, cara didikan. Benda tersebut Wallahualam kan kita kena fahamkan. Pertama sekali, benda tu halal, tak boleh jadi haram. Cuma masalah sekali bila orang ramai masyarakat Islam kita di Malaysia ni jadi momokkan dari awal. Dikatakan macam ni, dikatakan macam tu. Last sekali jadi buruk. Dan mak tiri pun tak elok. Semua sekali lah. Bila bapak tu kahwin lain, ada ibu ada mak tiri, benda tu pun jadi masalah. Itu adalah di antara hasil daripada cerita dongeng sebenarnya. Okay, baik. Okey, wallahu alam. Lajak tajuk bukan kan. Ni kan cerita bab poligami Tapi kebetulan dalam tajuk ayat Quran, kaedah kita belajar wasulhu khair. Damai itu lagi baik. Banyak orang wanita di Malaysia, dia punya idea dia kalau suami dia kahwin lain, dia sanggup tinggal seorang. Sanggup bercerai, kan? Itu yang pegangan mereka ada. Sedangkan Allah SWT menjadikan kedudukan untuk seorang wanita yang bersuami, dia mempunyai hak untuk masuk syurga lebih tinggi berbanding wanita yang tak bersuami. Sebab kan bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata bila seorang wanita taat Allah, taat suami, jaga kehormatan, solat hari solat, puasa hari dia boleh puasa, dia akan dikata pada dia masuk pintu syurga mana dia nak. Seorang wanita ada suami, dia ada hak macam tu. Berbeza dengan wanita tak ada suami, yang tak akan dapat hak tersebut. So jadi basically bila wanita tu berada dalam keadaan bersuami, dia lebih baik daripada tak bersuami. Hatta Nabi pernah sebut pada seorang wanita yang datang jumpa dia, tanya soalan macam-macam. Lepas tu Nabi kata, azatin zaujin anti. Engkau ada suami ke? Dia kata ada. Nabi kata, fanzuri, dia kata, kaifa anti bihi. Macam mana kau dengan suami kau? Dia kata, aku takkan tolak ataupun aku takkan tak ikut dia kecuali apa yang aku tak mampu je. Nabi kata, lihatlah keadaan kau dengan suami kau. Fa innahu jannatuki wa naruki. Dia syurga kau, neraka kau. So basically untuk wanita tadi yang bersuami, dia ada hak masuk syurga dengan lebih mudah berbanding dengan wanita tak bersuami. Sebab tu tak pernah ada kebaikan bila wanita tu bila suami dia kahwin lain, dia minta perceraian. Itu bukan kebaikan. Itu bukan kebaikan. Dia akan rugilah. Tapi kalau dia rasa dia boleh manage kononnya untuk masuk syurga dengan jalan-jalan lain, terpulanglah. Dia ada jalan, dia tak nak jalan tersebut, terpulang. Itu hak masing-masing. Tak ada paksaan Ini kan ada paksaan. Kalau orang tersebut tak suka, kita kata mesti.
Cuma kalau dia kata dia dalam Quran Karim macam Nabi kata pada wanita tadi kan. Kepada apa? Kepada apa? Siapa wanita tadi? Kita baca nama dia. Suami dia Mughis. Wanita tersebut nama dia kejap. Kan Nabi cadang pada wanita tadi supaya ni okey apa Barirah. Barirah kan dikata tak suka suami dia. Dia nak berpisah. Sebab dia boleh dibebaskan daripada perhambaan, dia dengan suami dia terputus. Sebab suami hamba, isteri merdeka tak boleh. Dia akan putus, terfasah pernikahan mereka. Jadi bila suami dia duduk merayu-rayu, dia tak nak juga. So ketika tu kan Nabi kata kenapa apa kalaulah kau rujuk pada dia. Kan dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata kau suruh aku ke? Nabi kata tak, aku hanya beri syafaat. So basically bila sebut macam tu kan, dia kata aku tak ada hajat. Nabi tak paksa dia. Macam tu kan masalah wanita tak suka poligami, kita tak boleh paksa. Kita tak boleh paksa mereka untuk kata mesti terima. Cuma balik pada asal kan. Balik pada asal kita panggil apa? Dia punya option. Option ni Allah bagi. Yang mana duduk dalam keadaan sebagai seorang isteri, duduk sebagai seorang yang tak bersuami. Dalam tajuk ni yang disuruh oleh ayat surah An-Nisa 128 tadi, memang option untuk bersuami tadi lebih baik berbanding dengan duduk dan tak bersuami. Itu option Allah Ta'ala berikan. Pasal yang kita ingat juga, manusia sampai ke syurga yang jalan masing-masing. Tapi bila ada jalan yang mudah, kenapa cari jalan yang susah lah? Terpulang lah. Kalau perempuan tu rasa nak bersedekah banyak, nak buat charity dan sebagainya, dia masuk syurga dengan cara lain, terpulang lah. Hafal Quran ke. Tapi yang pentingnya sekarang ni bila disebutkan, Nabi kata bila seorang wanita taat Allah, taat suami, jaga kehormatan, solat hari buat boleh solat, puasa hari bulan dia puasa, dia kena puasa, dikata kepada dia, masuklah pintu syurga mana kau nak. Itu adalah kelebihan untuk wanita yang bersuami. Siapa yang tak suka, tak, it's okay lah. Okay, baik. Boleh je. Bukan paksaan. Islam tak paksa. Mana Islam paksa untuk pilih tak nak poligami? Cuma balik pada asal tadi lah, pilihan yang diberikan. Kalau anda kata anda rasa boleh masuk syurga dengan cara yang lebih mudah daripada mempunyai suami, dan buatlah. Jika tidak, obligation. Pasal Allah Ta'ala beri kepada wanita option tadi. Kalau pasal memang Nabi sebut pada wanita tersebut kan, atau duduk dalam keadaan bersuami lebih baik daripada tak bersuami. Baik. Drama Melayu peranan mempelekehkan syariat semua poligami, betul kan? Wanita jadi anti poligami, beri je suami nikah, lagi macam ustaz cakap kan, suami kena jujur lah, jangan suruh. Ayah kena didik anak-anak mengenai syariat poligami. Memang kita ada, dalam keluarga saya 14 orang adik-beradik saya memang ada tajuk tadi, macam saya katakan. Tapi bila kita accept benda berkenaan, dan memang kebetulan memang kami keluarga tu, bapa saya pun syarat tu syarat bapa saya ketika kakak saya nak kahwin tu kan, dia suruh isteri pertama tu datang untuk pinang, then dia buka, dia baru dia bagi. Kalau dia kata isteri pertama tu datang, tak bagi. Itu syarat yang simple je. Isteri pertama tu datang dan sebagainya, dan kemudian pernikahan dibuat. Okey. Tak terima tu bukan maksud tak terima hukum, tapi tak nak dipoligami. Ya betul. Bukan tak terima hukum. Hukum sah. Kita boleh kata benda tu haram. You don't like it, Islam tak paksa. Cuma macam saya kata lah, duduk dalam keadaan bersuami is actually lebih baik untuk wanita berbanding dalam keadaan tidak bersuami. Sebab tu Saudah tadi kan, dalam ayat 128 tu, dia tawar pada Nabi SAW. Pasal dia nampak Nabi boleh cerai dia. Nabi nak ceraikan dia ketika tu. Tapi oleh kerana dia bagi tawaran pada Nabi siap-siap, dia nampak ada keadaan tu, maka dia pun bagi tawaran pada Nabi, kekalkan dia sebagai isteri. Tapi hari dia bagi pada Aisyah radhiyallahu anha. Dia pun dah tua, tak larat nak jaga anak layan Nabi SAW. Dia pun dah berumur, tak larat nak layan Nabi. Maka dia kata ambil lah. Dia tolak lah. Yang Nabi terima tawaran tersebut, dan dia kekal menjadi isteri Nabi sampai mati. Itu sudut masalah pilihan dia. Dia kena faham juga ini pilihan dia. So bagi orang yang apa, ini macam kes tajuk ni macam kita kata panggil option yang ada kan. Kalau tak nak boleh je. Islam tak pernah larang, tak pernah paksa awak untuk kekal dalam keadaan perkahwinan yang benci-membenci. Saya ada sekali baru ni lah ada kes dekat nak cerita tak nak? Tak ceritalah, okay. Tapi cerita di sini dalam satu sesi pendamaian.
Saya tawarkan kepada apa, bila si suami nakkan isteri dia berbaik dengan dia, tapi si isteri tak nak berbaik, kan. Isteri tu kata buat apa, saya kata kenapa tak cuba kan, bercuti ke. Dia kata buat dah, tak ada hasil, dia cakap. Si isteri cakap macam tu lah. Saya pun cakap dengan si isteri tadi, saya kata pintu kan, belakang pintu ni kita tak tahu apa jadi. Dia kata tak guna buat. Saya kata kita tak tahu masa depan. Allah Ta'ala jadikan dalam Quran, contoh dalam akhir surah surah Luqman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tak tahu satu nyawa apa dapat esok hari. Dia ada anak bukan tak ada anak. Jadi bila saya kata dengan dia kan, macam pintu ni kan, dia your husband dah hulur tangan, just walk lah, masuk lah, tengok apa jadi. Dia kata tak nak sebagainya. Jadi bila dah dia berkeras tak nak, saya kata apa? Saya kata Islam tak pernah paksa untuk manusia ni kekal dalam perkahwinan yang yang merosakkan jiwa dia. Tengok isteri tu, nampak isteri menyampah. Yang suami tanpa isteri, isteri tengok suami nampak benci. Islam tak suruh, dan Islam bagi option kat situ untuk berpisah. Dalam Islam perceraian tu bukan sepenuhnya haram. Kalau tak boleh tinggal bersama, Islam tak suruh paksa untuk kekal. Itu saja dia. Tapi bila saya bagi option macam tu, isteri tu asalnya marah kan, tak nak berlembut. Dia marah saya, dia kata ustaz macam suruh kami bercerai. Lah saya kata tadi orang suruh berdamai, tak nak. Lepas tu bila kita bagi option untuk bercerai kan, pisah dengan baik, jangan ada gaduh-gaduh, marah pula kenapa? Dah mula dia diam. Dia last sekali ada dia bagi tahulah sebenarnya punca dia sebab apa. Jadi in the end insya-Allah alhamdulillah lah ada orang retaliate balik, berdamai balik kan. Apa jadi sekarang wallahu alam lah. Besok lusa mungkin ada cerita lain, tak tahu. Tapi benda dalam hampir sebulan lepas kot. Jadi benda macam ni kadang-kadang berlaku. Kita kadang-kadang yalah tak nak kan, dia keras kepala tu, kita bagi option cerai tak nak pula kan. So nak kekal dalam hidup toksik buat apa? Islam tak pernah suruh macam tu. Kalau menyampah tengok kan, pisah tak apa. Islam tak pernah paksa. Tapi macam disebutkan tadi oleh Al-Quran Karim, option untuk seorang wanita tu berada dalam perkahwinan tu lebih baik daripada dalam keadaan dia bersendirian. Tu je. Itu yang lebih tepat. Tapi kalau dia kata orang tu nak pilih macam seorang wanita, dia tak rasa jalan ke syurga dia mudah dengan berkahwin, dan pilih jalan lain. Islam tak pernah paksa. Baik. Yelah, marah tanda sayang lah masalahnya. Mula-mula tu dia mengamuk-ngamuk kan. Saya naik atas kaki naik atas kursi tu tak. Dia bersila atas kursi tu. Terkejut saya. Yang lelaki tu diam tunduk je, yang perempuan. Tapi alhamdulillah lah. Kita kadang-kadang, saya pun ujung tu saya minta maaf. Saya kata saya kasar sikit. Dia kata tak apalah. Guru yang baik dia kata yang tegas. Dia cakap yang tu. Tapi saya kata lah benda ni tak boleh. Dia tak ada option. Islam tak pernah paksa for you to stay in that marriage. Tapi berdamai lebih baik. Bahkan kalau kita nak berpisah pun pisah dengan baik. Macam kita bincangkan pada kaedah nombor nombor 3 wala tansaul fadla bainakum. Yang kamu lupakan sekejap. Kaedah ketiga tu. Wala tansaul fadla bainakum, yang kamu lupakan kelebihan di antara kalian. Ini kaedah ni penting. So bila suami isteri tu nak bergaduh sebagainya kan, dia kena fikir balik. Cuba kenang balik. Kan siapa goda siapa pikat siapa. Benda tu bila kita cerita kadang balik, diorang ada sayang lagi. Cinta tu masih ada. Kahwin bukan dipaksa. Suka sama suka. Cuba kita tanya siapa ngorat siapa, kan dia keluar balik cerita. So kalau dia kata tak boleh tinggal juga, dan pisahlah, buat apa nak kekal. Tapi kalau kita kadang-kadang kita trigger balik, kita spark balik soalan ni kan, kelebihan suami isteri tadi, kadang-kadang boleh berdamai. Dia boleh berdamai insya-Allah. Okey, baik. Okey. Suami meninggal, masih apply untuk tak option, andainya dia stay janda. Okay, suami dia meninggal, masih apply tak option tu andainya dia stay janda. Tak. Dia option baru pula kan. Pasal ketika suami dia hidup, dia dalam keadaan tadi. Sebab tu Nabi kata mana-mana wanita yang mati dalam keadaan suami dia redha terhadap dia, maka dia untuk di syurga kan. Wanita diredai oleh suami dia, mati dalam keadaan diredai oleh suami. Itu ada hak, macam kita mati sebagai seorang anak yang diredai oleh mak bapak kita. Itu sudut yang kena faham lah.
Mana jalan ke syurga kita masing-masing. Kalau orang tu rasa tak perlu, dia buatlah cara masing-masing. Baik. Tak terima poligami tapi masih duduk dalam perkahwinan. Ya, jadi duduk kekal lah. Dia pasal dia rasa susah hati kan. Macam tadilah, dia rasa sekian. Tapi duduk dalam perkahwinan tadi tu lebih baik. It's better. Dan dia tinggalkan perkahwinan berkenaan. Lebih baik kan. Dia tak suka. Kadang-kadang benda kita tak suka. Kadang-kadang benda ni sebenarnya, balik pada asal kan, sebenarnya bila suami, kadang kita jumpa orang yang bincang bab begini. Saya rasa ada orang buat poster kot dulu. Bila suami tak solat, tak minta cerai. Suami tak minum arak, tak minta cerai. Suami buat benda bukan-bukan lah. Bahkan ada berpelesiran dan sebagainya kan, ada makwa dekat luar pun tak minta cerai. Tapi bila suami kahwin lain minta cerai. Agak-agak ajakan siapa sebenarnya? You don't ever ask for divorce bila suami itu tak taat perintah Allah Ta'ala. Suami tak solat, tak minta cerai. Tak pernah minta cerai pun. Banyak orang macam tu. Ketika suami dia tengah buat benda tak betul, ikut ajaran sesat, tak minta cerai. Suami tu kahwin lain je, terus keluar, minta cerai. Faham tak? So actually is really not really about the religion, not really about the feeling sebenarnya. So kalau kita feeling betul sebagai kan, kita benci dengan benda-benda kufur sebagai kan, patut kita tinggal suami tu awal lagi. Suami terlibat ajaran sesat kan, suami tu tak solat, suami tu ikut kahal al-kadzab, minta cerai lah. Kenapa nak kekal macam tu? Tapi problem dia sekarang ni, isteri takkan minta cerai ketika waktu macam tu. Dia minta cerai bila mana? Bila suami tersebut kahwin lain. Ini sebenarnya bukannya sebab masalah agama, bukan masalah perasaan. Syaitan. Nama dia syaitan. Syaitan datang. Pasal syaitan menjadikan benda yang dalam Islam tu halal tapi dibenci dan sebagainya. Sedangkan benda tak ada masalah pun. Tidak ada masalah. Cuma tuntutan lah, kita boleh tuntut lah masalah keadilan, kesaksamaan, masalah hari. So kalau dia kata suami tiap hari dekat rumah pun, bini bukan layan tiap hari sebenarnya. Kalau cakap terus terang kan, kalau suami tu 24 jam dekat rumah awak pun, awak tak nak layan dia 24 jam pun, awak akan kata tak ada mood. Saya tak ada mood lah, jangan sentuh saya. Contohnya kan. Memang awak pun nak me time. Betul tak? Kan? Tapi bila ada kata suami tu tak ada kan. Jadi time lain, jangan ada isi lain je. Kadang-kadang mungkin buat harta kot, Allahualam. Tapi benda ni kalau perhatikan balik, ya. Awak tak terima poligami tadi, awak kekal di situ, tak ada masalah. Rasa tak suka dengan satu benda, tak suka dimadukan. Memang ada wanita suka dimadukan. Siapa suka? Atta Aisyah anha dahulu pernah dengan ini sisi Nabi lah. Pernah sekali dia orang buat apa tahu? Ketika Nabi nikah dengan seorang wanita yang perempuan yang dara juga. Nama dia Ibnatu Jaun. Terkenal kisah ni. Sebab kisah ni mengajar kita berkenaan dengan tajuk kalau lafaz talak bukan dengan lafaz nyata, niat untuk talak tu akan jatuhkan talak. Kisah dia perempuan ni kahwin dengan Nabi SAW, dia dara kan, bukannya janda. Lalu ketika Nabi dah akad nikah semua sekali selesai, isteri Nabi, ada kata Hafsah, ada kata Aisyah anha, nasihatkan budak perempuan ni tadi. Dia kata kalau Nabi datang nak sentuh kau cakap a'udzubillahi mink. Aku berlindung dengan Allah daripada engkau. I seek refuge with Allah from you. Kata kepada Nabi SAW lah. Jadi Nabi datang masuk lepas akad nikah, Nabi masuk bilik. Pasal nasihat daripada isteri Nabi yang lain, kata kalau kau cakap macam ni, Nabi akan sayang kau lebih. Dia cakap pada Nabi SAW. Dia kata a'udzubillahi minki. Aku berlindung Allah Ta'ala daripada engkau. Nabi kata laqad izti bi azim ilhaqi bi ahliki. Kau dah minta perlindungan dengan dengan Allah Ta'ala yang Maha Agung. Balik ikut keluarga kau. Nabi ceraikan dia. Sebab tak suka dimadu tu ada je pada isteri Nabi sendiri. Siapa kata tak ada? Tapi tak tolak hukum poligami. Poligami tu halal-halal lah. Macam orang tak suka makan belalang. Belalang tu halal tak? Halal. Awak tak suka. Nak macam mana? Macam tongking ayam. Tongking ayam kan halal. Nak makan lah. Tak nak makan sudah. Nak macam mana? Tak kena pasal kau nak makan. Ini Allah Ta'ala ciptakan binatang ini. Mesti dimakan. Tak ada. Kan? Cuma dalam kisah tadi, bila isteri tersebut kekal dalam perkahwinan berkenaan, dia mesti taat suami dia. Tak boleh dia buat muka dan sebagainya.
Kan marah-marah suami balik rumah dia amuk-amuk. Buat apa? Buat apa nak amuk-amuk suami tersebut kan? Itu tak boleh lah. Sudut asal kan macam saya kata lah, dia balik pada kes asal tadi, kita kata benda-benda tadi kadang kita memang syaitan mengapi-apikan sahaja. So balik pada asal, ikutkan memang wanita yang katakan macam wanita sendiri umumnya, kalau suami tadi 24 jam kat rumah pun, kan tiap-tiap hari ada kat rumah, awak takkan layan sepenuh masa pun. Tapi bila suami tadi kan ada isteri, awak marah. Sedangkan masa lain awak tak nak suami tu kacau awak. Nak baca novel lah, cerita Korea sebagainya kan. Basically kenapa nak kena paksa lelaki tu duduk dengan awak pada waktu tersebut? Faham? Okey. Baik, jadi panjang cerita. Padahal tajuk kita adalah apa? Wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Berdamai lebih baik. Itu yang dimaksudkan daripada firman Allah Taala surah An-Nisa 128. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.